Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Cikgu Amira dalam sesi Bahasa Melayu tingkatan 1. Objektif VDPR kita pada hari ini merangkumi SP 2.2.3 membaca untuk memahami idea keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan betul dan tepat secara luncuran dan imbasan. Seterusnya adalah SP 3.4.2 menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara terancang, tertib dan kemas menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Baiklah murid-murid, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama membaca teks yang diberikan secara luncuran dan imbasan dan mengesan maklumat dan sisi penting daripada teks tersebut. Yang kedua, membincangkan idea utama teks berkenaan dengan menjawab 3 soalan pemahaman secara bertulis. Yang ketiga, mencerahkan ayat-ayat yang terdapat dalam perenggan pendahuluan dalam bentuk jadual. Dan yang keempat, menulis perenggan pendahuluan berdasarkan maklumat yang diberikan dalam buku teks muka surat 28 secara bertulis. Yang seterusnya, kita lihat pula aktiviti PDPC kita pada hari ini. Yang pertama, membaca teks membincangkan 3 soalan pemahaman. Yang kedua, mencerahkan ayat-ayat yang terdapat dalam perenggan pendahuluan dalam satu petikan dalam bentuk jadual. Yang ketiga, menulis perenggan pendahuluan berdasarkan maklumat yang diberikan. Baiklah, aktiviti yang pertama, membaca teks dan membincangkan 3 soalan pemahaman. Berikut adalah teks yang murid-murid perlu baca dan fahami maklumat yang terdapat di dalamnya. Di negara kita, perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India tidak dapat dinafikan lagi. Kita dapat melihat dengan jelas bukti kekukuhan perpaduan ini menerusi pelbagai aspek. Di kawasan-kawasan perumahan, penghuninya bukan terdiri daripada satu kaum sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa rakyat di negara kita hidup bersatu padu tidak kira bangsa dan agama. Malah, jika aktiviti gotong royong, rumah terbuka dan hari keluarga diadakan, semua kaum melibatkan diri. Semua kaum bekerjasama melakukan pelbagai jenis pekerjaan tanpa segan silu. Semangat muhibah yang ditunjukkan ini sangat penting dan mesti diteruskan sampai bila-bila. Oleh itu, kawasan-kawasan perumahan, ketua penduduk memainkan peranan penting untuk memastikan perpaduan kaum terus kekal dan dimantapkan lagi. Ketua penduduk mestilah bijak mengatur program-program tertentu untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Berikut adalah teks yang perlu kamu baca sebelum menjawab soalan pemahaman. Berikut adalah 3 soalan pemahaman yang murid-murid perlu salin semula soalan dan juga jawapan dalam buku tata bahasa. Yang pertama, apakah maksud rangkai kata tanpa segan silu? Yang kedua, nyatakan 2 bukti yang menunjukkan perpaduan kaum wujud dalam kalangan penduduk di negara kita. Dan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah 2 kepentingan perpaduan kaum di negara kita? Aktiviti yang kedua, mencerahkan ayat-ayat yang terdapat dalam perenggan pendahuluan dalam satu petikan dalam bentuk jadual. Mari kita lihat cara-cara untuk mentafsir soalan. Yang pertama, apabila murid-murid mendapat satu soalan, murid-murid perlu kenal pasti tema
Dan yang kedua, apakah kata kunci dalam soalan tersebut? Dan yang ketiga, mengetahui format untuk membuat karangan pendahuluan iaitu 5 hingga 6 ayat. Okey, mari kita sama-sama mentafsir soalan di bawah. Soalannya, pelbagai kesan negatif akan timbul apabila penduduk tidak mengamalkan perpaduan kaum. Dalam soalan ini, yang pertama sekali kita perlu tahu adalah tema dalam soalan ini. Tema soalan ini adalah perpaduan kaum. Okey, berikut adalah tema untuk soalan. Seterusnya, kita perlu mencari kata kunci. Okey, kata kunci untuk soalan ini adalah kesan negatif yang akan timbul apabila penduduk tidak mengamalkan perpaduan kaum. Ini adalah kata kunci ataupun kehendak soalan. Apa yang soalan inginkan dalam soalan tersebut. Okey. Yang seterusnya, mari kita lihat contoh pendahuluan yang perlu murid-murid tafsirkan. Umum mengetahui bahawa negara kita terdiri daripada perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India. Perpaduan ialah kesepakatan seluruh masyarakat dalam sesebuah negara tanpa mengira bangsa. Pada era modernisasi ini, kepelbagaian kaum ini mewujudkan pelbagai agama dan budaya. Sebagai contoh, anggota masyarakat dapat membentuk nilai kebersamaan supaya dapat hidup aman dan sejahtera. Persoalannya, apakah kesan negatif yang timbul apabila penduduk tidak mengamalkan perpaduan kaum? Okey, berikut adalah contoh pendahuluan yang perlu dikaji menggunakan teknik yang akan saya berikan sebentar lagi. Baiklah, berikut adalah teknik penulisan pendahuluan. Kita menggunakan teknik T, I, C, K. T merujuk pada ayat umum berkaitan. Tema. Murid boleh menyatakan maksud tema, statistik atau peribahasa atau pendapat tokoh yang berkaitan dengan tema. Yang kedua adalah I. I merupakan pernyataan tentang isu semasa berkaitan tema. C pula merujuk pada contoh yang berkaitan dengan tema. Manakala K merujuk kepada ayat kehendak soalan. Murid-murid perlu tulis semula ayat kehendak soalan. Kehendak soalan kita pada soalan yang telah ditafsir tadi adalah kesan negatif yang timbul apabila penduduk tidak mengamalkan perpaduan kaum. Itu perlu ditulis semula dalam ayat K ataupun ayat kehendak soalan. Okey, mari kita lihat yang pertama. T. Ayat umum berkaitan tema. Berikut adalah contoh penanda wacana yang boleh digunakan iaitu sudah terang lagi bersuluh, umum mengetahui bahawa dan tidak dapat disangka lagi bahawa. Okey, yang seterusnya. Penanda wacana yang digunakan untuk I ataupun isu semasa. Isu semasa ini merujuk kepada penanda wacana yang berkaitan dengan masa ataupun waktu. Contohnya, belakangan ini, sejak akhir-akhir ini, pada era modernisasi ini dan pada era globalisasi ini. Yang seterusnya, penanda wacana bagi ayat contoh. Sebagai contoh, sebagai tamsilan, sebagai misalnya. Itu adalah contoh penanda wacana bagi ayat contoh. Dan yang terakhir, penanda wacana bagi ayat kehendak soalan. Yang pertama, persoalannya apakah, sesungguhnya apakah, dan pada hakikatnya apakah. Okey, itu adalah contoh penanda wacana bagi ayat kehendak soalan. Mari kita lihat pendahuluan yang telah dikaji.
Okey, yang pertama, ayat T. Contoh ayatnya, umum mengetahui bahawa negara kita terdiri daripada perpaduan kaum Melayu, Cina dan India. Perpaduan ialah kesepakatan seluruh masyarakat dalam sebuah negara tanpa mengira bangsa. Itu merupakan ayat T ataupun ayat tema. Kerana tema kita ada perpaduan, kita boleh menyatakan maksud perpaduan tersebut dan juga pendapat tentang perpaduan. Ayat yang kedua adalah ayat isu semasa. Boleh dimulakan dengan penanda wacana, pada era modernisasi ini, kepelbagaian kaum ini mewujudkan pelbagai agama dan budaya. Berikut adalah ayat berkenaan dengan isu semasa. Okey, seterusnya ayat contoh. Kita mulakan dengan sebagai contoh, koma, anggota masyarakat dapat membentuk nilai kebersamaan supaya dapat hidup aman dan sejahtera. Berikut adalah ayat contoh daripada tema perpaduan. Yang seterusnya, ayat kehendak soalan. Persoalannya, apakah kesan negatif yang timbul apabila penduduk tidak mengamalkan perpaduan kaum? Berikut adalah ayat kehendak soalan. Kita salin semula kehendak soalan, cuma tambahkan penanda wacana sahaja di hadapannya. Okey, berikut adalah teknik untuk kita menulis pendahuluan. Yang seterusnya, murid-murid perlu menulis perenggan pendahuluan berdasarkan tajuk Cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Murid-murid perlu merujuk buku teks muka surat 28. Murid-murid perlu menggunakan teknik T, I, C dan K untuk menulis pendahuluan berkaitan tajuk Cara-cara mengekalkan perpaduan negara. Okay, berikut adalah contoh jadual yang murid-murid perlu buat sebelum membuat karangan pendahuluan yang lengkap. Kita mulakan dengan T iaitu ayat tema, seterusnya I isu semasa, C ayat contoh dan K ayat kehendak soalan. Murid-murid perlu mengungkapkan jadual ini berdasarkan maklumat yang terdapat dalam buku teks muka surat 28. Yang terakhir, murid-murid perlu menulis perenggan pendahuluan yang lengkap. Tulis dalam bentuk perenggan menggunakan teknik TICK sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya nak ingatkan semula, pembelajaran pada hari ini menggunakan buku penulisan. Saya ulang sekali lagi, menggunakan buku penulisan ataupun buku karangan iaitu buku panjang. Murid-murid perlu menyatakan tajuk pada hari ini iaitu menulis perenggan pendahuluan. Tajuknya adalah menulis perenggan pendahuluan. Jangan lupa letakkan tarikh dan hari. Seterusnya, murid-murid juga hendaklah melakukan tugasan PBD yang telah disediakan. Tugasan PBD yang disediakan juga hendaklah disalin semula dalam buku penulisan. Saya ulang semula dalam buku penulisan. Semua tugasan bahasa Melayu pada kali ini perlu dihantar dalam grup Telegram selewat-lewatnya pada hari Khamis. Selewat-lewatnya pada hari Khamis. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.